Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita bertemu dalam pertemuan sejarah Mekah di mana kita berkongsi beberapa sejarah, peristiwa, tempat berkaitan dengan tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Moga-moga mengimbau kembali kalaulah kita pernah pergi ke sana dan juga menjadikan kita memahami sirah dan sejarah yang berada di sekitar kota Mekah secara ringkas. Ahlan kepada sahabat-sahabat Hardi Suhaimi, Rafi'ah Muhammad Saleh, kemudian Nur Hayati Yahya, Nur Razia Mukhtar, Galik Sprint, Zabariyah Muhammad Yusuf, Amida Rauda, Nurul Hidayat, Kak Cak Ning, kemudian Laila Omar, Ana Sukaimi, Virta Delima, Nurahim Syarif, Zahara Alias, Elvira, Rohaida Hashim, Samzia SBT, Zabariyah Muhammad Yusuf, kemudian Zimah Don, Farida Hassan, Rozana Aziz, Serina Abdul Rahman, Siti Zabidah Hassan dan juga Aisyah Osman serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam kita telah berkongsi tentang maqam Ibrahim. Sebelum daripada itu kita telah berkongsi tentang tempat tawaf ataupun al-mataf. Dan sebelum daripada itu kita telah berkongsi berkaitan dengan kiswah, berkaitan dengan catatan dan tulisan kaligrafi yang ada pada pintu Kaabah, selain daripada beberapa perkara lain yang ada di sekitar Baitullah. Hari ini kita nak sambung dengan tajuk Telaga Zamzam. Lalu Telaga Zamzam yang berada pada zaman kita yang mana kita tak nampak lihat dengan jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi kita lihat kalaulah ada gambar-gambar lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dulu dekat atas Telaga Zamzam ada binaan dekat atas dia. Okey. Telaga Zamzam ini adalah binaan yang berada di atas Telaga Zamzam. Boleh masuk ke bawah dan boleh pada waktu itu ambil terus daripada Telaga Zamzam. Maka apakah kisah tentang Telaga Zamzam? Kisah ni kita semua tahu dan kita biasa dengar. Namun kita ulang kaji sekadar untuk ingatan bersama. Lalu ketika mana Nabi Ibrahim telah beroleh anak yang pertama Ismail alaihi salatu wassalam, maka Allah perintahkan baginda Nabi Ibrahim untuk bawa anak dan isterinya Hajar untuk ditinggalkan di satu tempat yang tidak ada padanya bukan sahaja binaan, tetapi juga tidak ada padanya sumber air. Tempat yang kering yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai wadin ghairi dhi zara', tempat yang tidak ada padanya tanaman. Dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar beserta dengan anak tunggalnya pada waktu itu Ismail di tempat tersebut.
Maka Nabi Ibrahim patuh dan taat pada perintah Allah, meninggalkan anak dan isterinya di situ. Bukan untuk tempoh 1-2 malam. Bukan pula untuk tempoh 1-2 tahun. Tetapi untuk tempoh bertahun-tahun. Bahkan kalau kita lihat berterusan Hajar tinggal di situ sampailah meninggal dunia. Berterusan Nabi Ismail tinggal di situ sampailah baginda wafat. Maka ini adalah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim serta keluarganya Hajar dan juga Ismail alaihimussalatu wassalam. Ketika mana Nabi Ibrahim tinggalkan anak dan isterinya di situ atas perintah Allah dan baginda pulang semula ke Palestin, maka pada waktu itu Hajar hanya dibekalkan dengan sekarung kurma dan juga sedikit air. Sehingga kan air tersebut habis. Disebutkan di sini air tersebut habis. Sampai bila nak bertahan air? Dan kita tahu negara Arab adalah negara yang jarang hujan. Maka pada waktu itu Hajar mula naik ke atas bukit Safa yang sangat hampir dengan tapak Kaabah, yang pada waktu itu belum lagi ada Kaabah. Maka Hajar naik ke bukit Safa dengan harapan barangkali ada kafilah, ada rombongan yang lalu di situ yang dia boleh minta tolong. Lalu ketika mana dia tidak kelihatan apa-apa, dia pergi pula ke Marwah untuk lihat kalaulah ada yang boleh menolong dia, boleh bantu dia, kerana air sudah habis, anak dia sudah mula menangis kerana dahaga dan sebagainya. Itulah perbuatan yang dilakukan oleh Hajar berulang kali, berlari-lari ataupun pergi ulang alik di antara Safa dan Marwah, yang kemudian harinya Allah jadikan perbuatan itu, pengorbanan itu sebagai salah satu daripada ibadah yang kita kenali sebagai sa'i. Lalu sebab itu kata penulis buku, demikianlah Hajar berulang alik antara Safa dan Marwah, sehinggalah ketika mana sampai pada pada pusingan yang ketujuh, iaitu ketika mana Hajar berada di atas Marwah, dia terdengar suara dan juga bunyi, yang mana sebenarnya itulah bunyi Jibril alaihi salatu wassalam yang sedang memukul kepaknya pada tanah, dan daripada tempat pukulan pada tanah itu keluarlah air mata Zam-Zam. Yang kita boleh lihat binaan dia, zaman dahulu binaan dia adalah dibina binaan atasnya, yang kemudian harinya dipecahkan. Lalu di manakah tempat telaga Zam-Zam? Dahulu dibina dekat tempat bangunan yang telah dialihkan tersebut, akan bulatan yang tertulis padanya Bi'ru Zam-Zam, telaga Zam-Zam, sekadar untuk orang kenal, orang nampak, orang tahu di manakah telaga asal Zam-Zam. Sebab zaman kita ianya telah diletak bawah tanah, dah ada sistem, dah ada paip, dah ada segala-galanya. Tapi kadang-kadang kita nak tahu dekat manakah tempat telaga Zam-Zam. Namun bila dibuat begini, mozaik yang berbentuk bulatan ini, maka terjadilah perebutan orang nak solat di situ, ataupun orang pada waktu itu nak duduk di situ, padahal itu adalah kawasan tawaf ataupun mataf. Maka akhirnya mozaik itu pun dihilangkan dan diletak seperti biasa. Ini dia. Kalau kita nak tengok laluan ke bawah tempat tawaf untuk pergi ke tempat telaga Zam-Zam, ini adalah ketika mana belum lagi ada binaan. Yang kemudian harinya dia buat binaan seperti mana yang kita lihat sebelum ini. Lalu boleh ke bawah, boleh ambil daripada telaga Zam-Zam. Kita lihat ada ke tidak gambar yang lain tentang telaga Zam-Zam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia, kalaulah kita nak tengok daripada arah Kaabah, telaga Zam-Zam, tengok Masya Allah penuh. Penuh orang ketika mana solat pada waktu itu. Yang sebelah telaga Zam-Zam itu adalah, kalau kita perasan, binaan untuk makam Ibrahim. Itu binaan lama, dia besar. Kemudian sebelahnya adalah mimbar, yang pun sekarang ni dah menggunakan mimbar yang boleh alih, ada roda.
dan itu Zamzam, kemudian makam Ibrahim, dan kemudian mimbar. Ini adalah gambar lama. Kemudian gambar telaga Zamzam yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini laluan dia kalau nak tengok lebih dekat. Laluan nak pergi ke telaga Zamzam, kita nampak tanda di situ, Bi'ru Zamzam. Telaga Zamzam. Kemudian zaman kita dah menggunakan pam. Zaman kita dah tak ada dah dah tak ada dah seperti itu, menggunakan pam yang canggih, yang mana bahkan sebenarnya kalau tanpa menggunakan pam pun air telaga Zamzam itu banyak. Tapi zaman kita dah menggunakan sistem untuk mengeluarkan air daripada telaga Zamzam. Jom kita baca lebih lanjut. Okey. Lalu disebutkan di sini tentang telaga Zamzam. Lalu telaga Zamzam kalau secara semula jadi pun ianya boleh mengeluarkan air, sebab kalau kita baca dalam sirah ketika mana malaikat Jibril pada waktu itu memukul sayapnya ke tanah dan mula keluar air Zamzam, maka pada waktu itu ianya keluar dengan melimpah ruah, sehingga kan pada waktu itu Hajar mula menguat tebing-tebing supaya air itu tidak melimpah ruah. Maka kata penulis buku Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani di sini, bahawa setiap saat antara 11 ke 18.5 liter boleh keluar setiap saat, bukan minit. Dia punya banyak, dia punya kuat tekanan air itu setiap saat boleh mengeluarkan antara 11 liter sampailah kepada 18.5 liter setiap saat. Bererti, kata penulis buku, kalaulah setiap minit ianya boleh mengeluarkan air sebanyak 660 liter. Kalaulah kita ambil 11 liter setiap saat, kalikan dengan 60 saat, boleh mengeluarkan lebih kurang 660 liter setiap saat. Punya banyak melimpah ruah airnya. Dan kalaulah 660 liter setiap minit, bererti kalikan dengan sejam dan sebagainya. Sebab itu telaga Zamzam airnya melimpah ruah. Namun begitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata penulis buku, sebelum kita pergi kepada sejarah yang lebih tentang telaga Zamzam, kata penulis buku, dahulu di atas telaga Zamzam terdapat bangunan dengan luas 8.3 meter. Namun pada tahun 1381 Hijrah sampai kepada 1388, yang kali terakhir bangunan ni ada pada 1388 Hijrah. Kita sekarang berada pada 1442 Hijrah. Pada tahun 1388 Hijrah, bangunan itu telah dihilangkan. Bangunan di atas telaga Zamzam telah dihilangkan. Kita boleh nampak pun kat gambar. Binaan yang mana didirikan ala bi'ri Zamzam, atas telaga Zamzam, fi sihnil mataf, pada ruang tempat tawaf, qabla, sebelum daripada diruntuhkan ataupun dibuka pada tahun 1383 Hijrah. Lalu daripada tahun 1383 hinggalah tahun 1388, maka kawasan telaga Zamzam itu telah ditutup untuk umum. Kerana makin ramai orang datang, makin besar tempat tawaf yang diperlukan. Kita tengok zaman kita, walaupun tempat tawaf tu dah cukup besar, banding dengan zaman Nabi dan para sahabat pun masih tidak mencukupi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian disebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga tempat air Zamzam dipindahkan ke ruang bawah tanah, di bawah tempat tawaf, dengan lebih kurang 23 anak tangga yang dilengkapi dengan pendingin udara. Maksudnya ada aircon kat bawah tu. Tempat masuknya dipisah antara lelaki dan perempuan. Ini sebelum ini dahulu. Dan kemudian ianya telah ditutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kemudian disebutkan di sini tentang
berapakah kedalaman Telaga Zamzam, ada disebutkan pada buku ini yang mana kita tidak sempat untuk baca. Okey, apakah yang mana kita nak kongsikan tentang Telaga Zamzam? Penulis membawakan sirah yang kita dah baca dah dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Bagaimana penduduk Mekah, mereka pernah kehilangan Telaga Zamzam. Cerita tentang kehilangan Telaga Zamzam, para ulama sirah berbeza pendapat. Pendapat penulis buku Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, beliau mengatakan ianya hilang ketika mana disebabkan amalan para manusia masyarakat Arab pada waktu itu. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri memilih pandangan Telaga Zamzam hilang lebih kurang selama 300 tahun kerana telah ditimbus oleh orang-orang Jurhum ketika mana orang Jurhum kalah dalam peperangan melawan Quraisy yang dibantu dengan kabilah Khuza'ah. Bila orang Jurhum, kabilah yang berada bersama dengan daripada zaman Nabi Ismail dan juga Hajar, yang kemudian harinya mereka mengambil alih pemerintahan Baitullah Kaabah. Dan ketika mana orang Quraisy pada waktu itu tidak berpuas hati dengan sikap dan cara orang-orang Jurhum, maka berlaku pertempuran dan peperangan. Ketika mana orang Jurhum kalah dalam peperangan itu, maka mereka telah menimbus Telaga Zamzam. Mereka tutup, mereka hilangkan Telaga Zamzam. Sehinggalah setelah beberapa ratus tahun, pada zaman atuk Nabi SAW, Abdul Muttalib adalah orang yang mula menjumpai Telaga Zamzam. Walaupun bukan orang Quraisy tak cari, mereka gali di pelbagai tempat, namun mereka tak jumpa Telaga Zamzam. Akhirnya yang menjumpai setelah ditimbus, hilang sekian lama, adalah Abdul Muttalib. Kisahnya yang kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Sebab itu Telaga Zamzam, dia punya pengurusan, pengagihan diuruskan semenjak daripada jumpa itu oleh Abdul Muttalib dan juga keluarganya. Ketika mana Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian Abu Talib seterusnya diuruskan oleh Abbas, oleh keluarga Abbas, pakcik Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka yang menguruskan Telaga Zamzam. Sebab itu ketika mana pembukaan kota Mekah, antara yang Nabi SAW kekalkan jawatan daripada sebelum zaman jahiliyah adalah pemegang kunci Kaabah, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut Sadanatul Kaabah. Dan yang keduanya pengurusan Telaga Zamzam yang diuruskan oleh keluarga pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu ini kisah tentang bagaimana Telaga Zamzam pernah hilang. Apakah kelebihan-kelebihan Telaga Zamzam? Maka banyak yang disebutkan di sini tentang kelebihan Telaga Zamzam. Kita ambil satu dalam sepotong riwayat sabda baginda Nabi SAW, Ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam ianya mendatangkan manfaat berdasarkan niat orang yang meminumnya. Lalu sebab itu ketika mana minum air Zamzam, kita digalakkan untuk berniat dengan niat yang baik, berdoa dengan doa yang baik. Kerana air Zamzam itu adalah antara mustajab doa. Antara perbuatan yang mustajab doa adalah ketika mana minum air Zamzam. Lalu sebab itu antara doa yang mana diajar oleh baginda Nabi SAW adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Warizqan tayyiba, ataupun warizqan wasi'ah, rezeki yang baik dan juga luas. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, kita diajar untuk minta agar Allah menerima amalan kita. Sebab itu kata penulis buku di sini, banyak kelebihannya di sini. Namun antaranya adalah juga ia adalah air yang mana merupakan mata air yang paling tua di dunia, yang mana sudah melewati ribuan tahun, diminum oleh jutaan bahkan bilion ataupun trilion manusia daripada zaman Nabi Ismail lagi. Namun ianya tidak pernah habis dan ianya sentiasa mendatangkan manfaat untuk manusia. Okey, apakah adab minum Telaga Zamzam?
dalam mazhab Syafi'i, minum Zam-Zam itu tetap sunat dengan duduk. Tetap sunat dengan duduk dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah nak sebut daripada sudut afdal, kerana banyak sebahagian pendapat ada mengatakan air Zam-Zam diminum dengan berdiri. Dalam mazhab Syafi'i tetap sunat diminum dalam keadaan duduk air Zam-Zam, lalu minum dalam keadaan duduk. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan afdal minum berdiri, tapi tidak, dalam mazhab Syafi'i afdal minum air Zam-Zam walaupun air Zam-Zam dalam keadaan duduk. Lalu inilah perkongsian tentang Telaga Zam-Zam. Insya-Allah esok kita akan masuk berkenaan tentang Safa dan Marwah dan juga tempat sa'i, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat pertemuan kita. Harap ada sesuatu yang kita boleh dapat di sini. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullah khairah. Kepada yang kali pertama join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat ibadah korban di Mekah, masih lagi dibuka. Terima kasih kepada yang telah mendaftar bersama. Kalaulah ada yang ingin mengetahui maklumat lebih lanjut, boleh sahaja tekan link yang ada di ruangan komen. Jumpa lagi insya-Allah.